Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pagi Jumaat. Yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi daripada pengajian kitab Taqribul Ikhwan fi Ta'allumi Aqaidil Iman. Pada mempelajari akan akidah iman. Karangan Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Ungah Waqaf Budi Sekam Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sambung lagi insya-Allah. Hari ini kita akan sambung pada muka surat 25 bahasan sifat takwin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat takwin. Jadi bahasan sifat takwin ni dia sebenarnya khilaf. Sifat takwin ni dia katakan khilaf sebabnya sifat takwin ini berlaku di atas pendapat Maturidi. Jadi ulama apa tu mazhab Maturidiyah. Mazhab Maturidiyah mereka mengatakan sifat takwin. Sifat takwin dan juga kudrat itu dia berbeza. Dia sebenarnya sifat takwin ni kalau kita bahas dari segi mendalami dia sifat takwin ni kalau dalam kita dalam apa tu mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni pendapat dia sifat takwin ni dia masuk dalam ta'alluq tanjizi qadim
ta'aluk tanjizi hadis. Dia masuk dalam sifat kudrat ta'aluk tanjizi hadis. Sebenarnya begitu. Cuma pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi ataupun mazhab Maturidi, dia separate kan. Dia pekerjaan bagi sifat kudrat tu dia separate kan. Mana yang suluhi qadim, mana ta'aluk suluhi qadim, mana ta'aluk tanjizi hadis. Dia sebenarnya sifat takwin ni dia terbit daripada sifat kudrat juga. Cuma khilaf saja sedikit bahagian daripada sifat takwin. Jadi sifat takwin ni kita kena ingat dia pendapat Abu Mansur Al-Maturidi ataupun golongan mazhab Maturidiyah. Mereka berpegang sifat takwin tu ada. Jadi sifat takwin ni dia asal daripada perkataan kawwana yukawinu takwin atau wazan fa'ala. Atau wazan fa'ala yufa'ilu taf'il, bak taf'il. Kalau bak taf'il ni dia fi'il sulasi, dia fi'il sulasi mazid bi harfin. Maka kalau makna dia dengan makna muta'addi. Asal takwin ni maksudnya memberi jadi. Menjadikan lah, kita kata menjadikan maksudnya dia bagi jadi. Memberi jadi. Sebab tu kita kata dia masuk dalam ta'aluk tanjizi hadis. Asal takwin ni maksud memberi jadi. Tu takwin. Baik habis. Dan membilang oleh setengah ulama. Setengah ulama tu siapa dia? Tulis itu. Iaitu telah membilang oleh membilang ni maksudnya telah mengiktikad ataupun mengaku, iaitu sebahagian ulama daripada Maturidi. Daripada golongan Maturidiyah. Tulis itu. Membilang oleh setengah ulama. Siapa yang ulama tu? Setengah ulama tu iaitu ulama daripada mazhab Maturidiyah. Dia Imam Abu Mansur Maturidi ni dia orang Samarkandi. Dia kat belah Iran tu. Samarkand, Uzbekistan. Bawa ni ada sahabat saya seorang pergi Samarkandi. Ustaz Toha Hasan. Yang ajar Quran tu. Anak Datuk Hasan tu. Anak Datuk Hasan tu. Datuk Haji Hasan. Ustaz Toha tu kawan saya dekat Mesir dulu. Nampak dia buat live dekat dalam grup dalam Facebook tu. Dia pergi ke Samarkandi dekat Uzbekistan tu. Dekat tapi dia duk cari ulama tu sebenarnya. Dia bukan saja pergi tu. Orang dia ingat pergi jalan Ustaz. Padahal saya tahu kawan saya tu. Dia tu. Dia minat hadis sama sekali satu kos. Dia banyak mengkaji hadis. Jadi Samarkand ni satu daerah di belah Maturidi dekat Samarkandi. Kabilah Maturidi. Baik. Dan membilang oleh setengah ulama iaitu mazhab Maturidiyah. Ini sebagai ulama Maturidiyah membilang apa? Maf'ul. Akan sifat takwin. Akan sifat takwin itu masuk di dalam sifat ma'ani. Dia sebenarnya masuk dalam mana? Dia masuk dalam sifat kudrat dan duduk bawah ta'aluk tanjizi hadis. Dia tak tulis tu, tapi kita bahas dalam sikit lah. Dia masuk dalam ta'aluk tanjizi hadis. Dia kata, apa dia sifat takwin tu? Iaitu sifat takwin tu. Nama bagi satu perkara. Nama bagi satu perkara ini nama bagi satu sifat. Nama bagi satu sifat yang ada ia perkara tu. Ini sifat itu
Yang ada ia tu pada zatnya zat Allah Ta'ala. Jadi sifat takwin itu ada di zat Allah Ta'ala juga. Itu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi lah. Mazhab Maturidiyah. Baik. Maka pasal dia bersifat dengan sifat ini. Maka pasal dia, pasal Allah Ta'ala tu. Maka dengan sebab dia Allah Ta'ala itu, dia tu kembali pada Allah. Maka pasal dia, maka pasal Allah, sebab Allah bersifat dengan sifat ini. Apa sifat ini? Itu sifat takwin. Dia mengadakan apa-apa mungkin dan meniadakan meniadakan mungkin. Dia kena ingat. Jadi sifat takwin ni dia ambil dari mana? Imam Abu Mansur Al-Maturidi ataupun kita kata mazhab Maturidiyah, dia ambil daripada perkataan mana kata takwin ni? Sifat takwin ni. Dia ambil dalam Al-Quran dalam surah Yasin. Maklum ayat tu Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ambil dari situ je. Dia ambil perkataan innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hakun tu jadi. Maka jadi di situ tu dengan sifat takwin. Pendapat Abu Mansur Maturidi gitulah. Tapi pada hakikat kun tu dia kata jadi tu dengan sifat takwin, tapi sifat takwin tu yang terbit daripada kudrat. Tapi ada beza nanti takwin dengan kudrat akan datang. Ada beza juga. Baik. Habis itu. Jadi kita tengok fungsi tu dia sama dengan sifat kudrat tu. Mengadakan apa-apa mungkin dan meniadakan mungkin. Tapi dah ada beza juga. Dan dia kata sebagai ulama' dia Ustaz Muhammad? Dia sifat kudrat. Mungkin depan dia kot. Contoh kita kata nak menjadikan satu benda. Jadi memberi bentuk tu. Kalau Tuhan nak buat satu benda tu, bentuk dia tu bulat ke, panjang ke, pendek ke, nak bagi jadi tu. Itu kata ulama' itu dengan sifat sifat takwin. Dengan sifat takwin. Adapun jadi benda tu, kata ulama' itu dengan sifat kudrat. Dia kudrat yang lah sekali juga. Tapi sifat takwin ni dia buat rupa bentuk. Bentuk tu bentuk ni, macam ni, panjang, pendek ke, bulat ke, besar ke. Maka dari segi bentuk tu, dari segi kita kata bentuk bulat tak boleh jadi. Tuan nak jadi macam mana? Dia bukan benda ada. Tapi kita bekas tu. Terjadinya bulat. Kita cakap itu. Terjadinya bulat, terjadinya panjang. Terjadinya pendek. Tu dengan sifat takwin. Adapun bekas jadi, jadi gitu tu. Itu daripada sifat kudrat. Itu dah bitan daripada Tok Gua Saleh dulu lah. So dia baik gitulah dululah. Dalam kitab mana-mana pun Tok Saleh kata macam tu juga. Ustaz boleh sebut acuan ke? Acuan dia sifat kudrat. Terbentuknya tu sifat takwin. Boleh sebut macam tu ke? Acuan ni dia bentuk sifat takwin. Acuan mana acuan ni kita nak kat apa? Acuan ni macam bentuk juga. Acuan macam bentuk juga. Dia nak bukan cakap acuan. Kalau kita cakap takwin tu acuan tu boleh. Tapi kita kata yang stokor benda tu. Dia gini contoh ni pen ni kan. Pen ni Tuhan jadikan dengan sifat kudrat. Tapi segala benda apa yang bentuk dia, acuan dia, kita kata acuan
panjang dia, bulat dia, terjadi tu. Itu bersifat takwin. Adapun yang pen jadi poh, jadi pen tu terus sebiji tu pen tu. Tu ada sifat kudrat. Kita nak panggil apa? Panggil acuan kat ni. Tak tahu nak terjemahkan dah saya. Tak tahu lah kalau Ustaz Ustaz dia terjemah macam mana, tak faham lah. Tak tahu pasti dia. Ini dia terjemah macam mana? Kita faham, tapi bahasa tu tak ada. Itulah. Dia Ustaz-Ustaz macam tu juga. Dia kata, tak ada bahasa, tak tahu nak cerita bahasa apa. Bahasa tu tak ada. Kita faham, tapi tak ada bahasa. Tak tahu dekat, tapi dari segi tu lah macam saya kata tadi lah. Okey, ni sekarang pen. Apa yang kita nampak pada pen ni? Ada panjang, ada pendek, ada bulat. Maka dia terjadi pada bulat tu, kita kata tu takwin. Adapun di pen tu, stokor je lepas jadi tu. Tu dengan sifat kudrat. Kalau ada siapa bahasa-bahasa yang tahu tu, boleh kongsi dengan saya. Bahasa yang moden ni. Baik habis. Nampak lagi Jadi, kita panggil acuan sini Takwin tu tempat acuan lah. Tapi dari segi benda tu, nak cakap apa Tapi faham sendiri lah Faham ni Hajar Faridah. Baik. Kemudian, dia ada khilaf tu tengok. Maka takwin ini di sisi kaul yang menyabitkan dia itu, maka takwin ini di sisi kaul, di sisi pendapat yang menyabitkan dia, menyabitkan takwin itu. Siapa yang menyabitkan tu? Imam Abu Mansur Al-Maturidi lah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang menyabitkan dia tu ialah satu sifat yang bangsa ada. Dia sama dengan kudrat. Dia satu sifat yang bangsa ada. Apa maksud ada? Yang wujudi. Tu kena faham. Ada di sini tu apa? Wujudi berkata ada yang kita perkata ada tu bukan. Jadi, sifat takwin itu dia katakan satu sifat yang bangsa ada, yang dikatakan, yang dibangsakan kepada wujudi. Apa wujudi? Yang dibangsakan boleh kita dapat dengan panca indera. Tu. Lagi pula sedianya sifat itu pada zatnya zat Allah Ta'ala. Jadi sifat tu dia ada di zat Allah Ta'ala. Tu. Baik. Di sini nak beza pula. Dia nak cerita pula. Dan dinamakan sifat takwin tu. Dan dinamakan sifat takwin itu dengan iktibar ta'alluqnya. Dengan iktibar kerja, tugas. Kalau orang tanya dengan jember. Dengan iktibar jembernya, ta'alluqnya, kerjanya, tugasnya. Kalau kita kira kata sifat takwin itu iktibar kerja dia apa dia? Iaitu iktibar ta'alluq tu. Diiktibarkan dengan dia, dengan sifat takwin itu mengadakan. Dia panggil mengadakan ni sifat pengada. Dia takwin ni mengada. Tapi kalau pada tu dia terima pengada tu lah. Yang buat jadi ada tu. Dia panggil pengada. Kena ada faham apa lah. Baik. Jadi iktibar kerja. Iktibar ni maksudnya dikirakan ta'alluqnya. Ta'alluq takwin itu, kerja takwin itu diiktibarkan, dikirakan dengan dia, dengan takwin itu mengadakan. Apa? Dia buat bagi ada. Lepas tu kita kata dia ta'alluq tajih hadis. Kalau di sisi kita. Ni. Dia khilaf dia. Khilaf dari segi nama. Maka dinamakan dia
dinamakan, diiktibarkan dengan mengada tu. Dapat? Nama apa? Nama dia ijad. Itu beza dia tu. Iktibar kata Tuhan tu menjadikan. Maka itu dengan mana iktibar kata sifat takwin tu dia panggil ijad nama dia. Dia panggil ijad. Ijad apa? Mengada. Ijad tu mengada. Atau wazan if'al. Ijad. Af'ala yuf'ilu if'al. Ajada yujidu. Ijad. Tu. Memberi mengada. Artinya mengada. Tulis. Mengada dengan pengada. Mengada tu dengan pengada. Itu iktibar kata kalau Tuhan menjadikan kita panggil ijad. Sifat takwin dengan mana ijad kita panggil tu. Jadi iktibar kata Tuhan tu menjadikan makhluk. Kita kalau ada pendapat Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata apa? Dengan mana Tuhan menjadikan itu dengan sifat takwin dengan mana ijad nama dia. Satu. Dan dengan sifat takwin tu mematikan. Jadi Tuhan mematikan. Bila Tuhan mematikan makhluk tu dia panggil apa pula? Dinamakan mematikan tu dinama imatah. Imatah. Atau zat if'al tu. Dia sebab dengan fi'il muta'adi. Amata yumitu imatah. Af'ala yuf'ilu if'al. Imatan patutnya. Imatah. Itu masdar tu. Amata yumitu imatan. Ha tu sebagai wakaf. Sebab dia ikutkan nak cakap imatatan tak boleh. Ada amata yumitu imatan. Dia hatu wakaf. Berhenti. Imatah berhenti. Artinya memati. Jadi iktibar pula kalau kita kira pula Tuhan tu mematikan makhluk. Maka dengan sifat takwid itu dengan mana imatah. Nampak ya? Tuan Haji dengan mana imatah. Demikianlah. Apa maksud demikianlah? Demikianlah yakni seperti yang lain lagi. Apa? I'dam. Tuhan meniadakan. Dia panggil iktibar kata Tuhan tu meniadakan dengan mana? I'dam. Nampak Kalau kita kata iktibar kata dengan Tuhan memberi rezeki. Arzaqa yurziku irzak. Dengan mana irzak. Tuhan memberi rezeki. Jadi dia begini. Dia beza dia. Kalau dia tengok. Dengan sifat iradah. Dengan sifat kudrat tu. Dia khususkan balik takwin ni. Contoh kita semua Tuhan menjadikan. Kalau sifat kudrat. Menjadikan, menghidupkan. Ihya. Kalau sifat takwin tu ihya, menghidupkan. Menghidupkan semua kita dengan sifat kudrat semua. Dia mudah-mudahan kata sifat kudrat ni umum je. Dia umum. Umum daripada sifat takwin. Sahabat kita kata, semua yang Allah Ta'ala jadikan semua dengan sifat kudrat dia. Tapi dengan nisbah ta'aluk kata Tuhan memberi rezeki pada kita. Memang Tuhan menjadikan. Tapi nama dia apa? Tuhan memberi rezeki dengan mana? Irzaq. Contoh. Apabila Tuhan tu, kita kata dengan iktibar kata Tuhan tu menghidupkan seseorang. Maka kita panggil nama dia Ihya. Nampak tak?
Itu boleh panggil takluk, Ustaz. Ha? Itu kira takluk. Takluk kudrat. Dia lepas tu kata takluk tanji jadi, tapi dia tak sebutlah ijab apa semua tak sebut. Jadi Maknanya, dia khususkan lagi. Takwin ni dia khususkan lagi. maknanya takluk bagi sifat kudrat itu serupa macam sifat takwin jugalah. Dah dia sebut takwin. Tapi cumanya sifat takwin ni, kalau kita ikutkan dia masuk takluk-takluk tanji hadis. Hmm. Cuma dia mengkhususkan, okey ni irzak, ni ihya. Kalau kudrat tu semata dia sebut kata Tuhan menjadikan semua, betul. Dengan sifat kudrat semua. Takluk tanji hadis, tapi cuma dia khususkan lagi. Tanji hadis tu apa? Oh, ihya, irzak. Nampak tak? Tengok contoh yang saya tulis sekejap Ha. Contoh gini je. Menghidup mematikan itu takluk pada sifat kudrat kan? Betul, Ustaz? Ya, takluk sifat kudrat. Ha. Dia masuk dalam tu, tapi cuma dia masuk, okey, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Sifat kudrat juga. Ya. Meniadakan, mematikan. Sifat kudrat semua. Cuma dia nak cabang. Saya tulis, bagi nampak. Sekejap. Mana ni? Dia khusus lah, Ustaz. Khusus. Dia khusus nanti. Kita tengok cabangan dia. Kita kata inilah. Ni sifat kudrat. Dia sifat kudrat. Dia takluk tanji hadis. Tapi kalau nak mudah faham ikut Abu Hasan Asy'ari saya. Bahasa syari lah. Tapi nak luaskan ilmu kita macam ni lah. Ayalah, betul. Jadi takluk tanji hadis dia, di sini keluar ni. Yang dia keluar ni. Tapi banyaklah nak keluar tu irzak, tapi kena tahu bahasa Arab sikit lah. Bahasa Melayu tak apa. Dia keluar lah. Kita kata ihya, menghidupkan. Irzak, memberi rezeki. Imatah. Imatah. Lepas tu apa? Apa tadi? I'dam, contoh. Ijab pun boleh. Tak apalah, ijab. Gitu. Jadi hak ni dia takwin ni. Ya. Tu. Nampak? Habis. Cuma dia nak split itu je. Baik, maka adalah ijad. Maka adalah ijad dan imatah. Dan sebagainya. Sebagainya banyaklah. I'dam ke, ihya ke, irzaq. Dia macam, kita panggil irzaq tu bukan apa. Dia ambil asal arzaqah. Rezeki tu lah. Arzaqah yurziku irzaq. Irzaq. Dan sebagainya. Apa sebagainya? Tulis. Yang ni seperti ihya ataupun irzaq. Itu tu, maka adalah semua tu ialah beberapa nama ini beberapa panggilan. Beberapa panggilan bagi sifat takwin yang satu itu. Dia sifat takwin satu je. Cuma ihya, irzaq, imata, ijab tu dia punya nama panggilan je. Ya. Nampak tak? Nampak. Nama panggilan. Nama panggilan. Tu baik. Ambil itu. Dia macam sifat maknawiyah, Ustaz, dengan makni. Dia macam makni maknawiyah kan. Tapi cumanya takwin ni sebenarnya dia duduk dalam tu lagi. Ya. Faham, Ustaz. Maka janganlah kita semabul. Kata Tuhan mengadakan dengan makna menjadikan mungkin pada sedia kala. Di sisi kaul ini. Nampak tak? Betul ada kata. Maka janganlah kita semabul. Apa semabul? Tu Haji Qazaman dah belajar dah pasal tani.
Asyik tulis lagi. Kat Facebook apa dah? Jangan confuse. Jangan keliru. Jangan confuse. Jangan kita keliru, semabur. Janganlah kita semabur. Janganlah kita keliru. Janganlah kita kesamaran. Kata Tuhan mengadakan. Yang ini mengadakan dengan sifat pengada tu. Mengada tu dengan makna menjadikan mungkin pada sedia kala. Bukan Tuhan menjadikan mungkin pada sedia kala. Ni kita nak cerita ni, nama bagi sifat takwin tu. Pecahan dia, nama dia tu je. Bukan kata Tuhan tu, dia sebenarnya dia menjadikan tu dengan takluk tanjiz hadis je. Ya, betul. Tu je. Dia menjadikan dengan takluk tanjiz hadis. Dia kalau kita ikutkan dia banyak masuk takluk tanjiz hadis, tapi dia kena ikut step juga. Qabdah tak qabdah tu masuk juga tu. Terlalu sia gitu. Ada kena pergi kat situ pula. Iyalah. Sebelum nak jadi tanjiz tu, dia kena qabdah dulu. Betul tanjiz. Itu qabdah. Allah Ta'ala mengekalkan anak-anak kita ada. Tanjiz. Ya. Itu payah tu. Lepas tu tanjiz balik. Tanjiz balik. Tanjiz balik tu, maksudnya Tuhan mematikan kita. Mematikan tu. Yang ketiga tu dia panggil takwin tu boleh? Boleh. Takwin boleh kat tu. Kemudian Tuhan mengekalkan dalam keadaan kita, dalam keadaan kita mati. Tu takluk. Dia panggil qabdah pula. Bangkit dari kubur pula. Takwin juga tu. Takwin. Tapi kalau cerita kat orang kata apa takwin, Abu Mas'ud Maturidi. Kalau masuk periksa memang jam lah. Jam lah kalau sebut. Dia masuk dua-dua tu. Kalau dia kata apa tu, Tuhan membangkitkan makhluk daripada kubur. Sebutkan di sisi pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Apakah dinama panggilannya? Habis nak jawab. Tak jawab lagu mana. Sifat takwin. Sifat takwin dengan mana apa? Sekarang tu pula dah. Dengan mana ihya menghidupkan balik. Payah saja tu. Menghidupkan dari kubur. Kalau buat soalan itu payah. Tapi dalam Jaiz tak ada sebut. Jaiz dia tak sebut tu. Payah nak sebut gitu. Baik habis. Jadi, jangan kita keliru. Dia kata, maksud kata Tuhan mengada tu bukanlah Tuhan menjadikan makhluk itu pada sedia kala. Di sisi pendapat ni bukan begitu. Maka tak betul. Hanya ijad imatah dan i'dam dan rozki. Bukan rezeki. Rozki. Baca rozki tu dengan mana marzuk, yang mendapat rezeki. Kalau rezeki tu orang yang iaitu Tuhan yang memberi rezeki. Kalau rezeki, orang yang mendapat rezeki. Sebab tu kita kata aku alhamdulillah dapat rezeki aku. Bukan dapat rezeki aku. Aku mendapat rezeki. Kalau bahasa Arab kita, rezeki dengan mana marzuk. Rezeki dengan mana marzuk. Mana yang mendapat rezeki. Maksudnya masdar dengan makna marzuk. Cuma orang Melayu kita dia tak kira lah cakap rezeki tu dia tak kira. Padahal rezeki ni rezeki kalau baris bawah itu orang yang memberi rezeki. Kalau rezeki orang yang mendapat rezeki. Nampak ni? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz. Hari ni saya dapat rezeki. Maknanya kita dapat rezeki tak apa. Saya hari ni insya-Allah nak memberi rezeki. Nak memberi nikmat. Tu. Yang rezeki tu Tuhan lah. Cuma kita ni kita panggil rezeki. Baris atas. Tu yang tepat lah. Masalan. Hanya ijad imatah dan i'dam dan rezeki. Masalan. Itu apa? Aku membuat misal. Umasilulaka masalan. Membuat misal, aku akan satu misal. Itu semata-mata nama bagi takwin jua. Itu nama bagi Itu nama bagi takwin saja. Ijad,
imata, i'dam, rozki. Rozki dengan mana marzuk. Ataupun irzak boleh juga. Jadi dengan semata-mata itu ijad imatu itu nama bagi sifat takwin. Bukan kata Tuhan tu menjadikan makhluk tu sejak azali, bukan gitu maksud dia. Nak menceritakan Tuhan menjadikan Tuhan ijad, Tuhan imatah, Tuhan i'dam. Itu semata-mata nak menceritakan kata itu nama bagi sifat takwin sahaja. Jua nak mana sahaja. Ustaz, kalau kata semata-mata, makna dia jadi sifat bagi takwin kan? Dia kalau semata-mata tu kita nampak dia perbuatan tu dari segi daripada takluk tajih hadis tu. Dia kalau sifat af'al tu perbuatan Tuhan tu lah daripada takluk tajih hadis tu. Kalau kata sifat bagi takwin, makna dia coding sifat ni. Dah, bukan sifatul fi'li. Ya, bukan kalau takluk. Dia gini, dia terbit daripada takluk tajih hadis. Dia kita maklum takluk tajih hadis tu qadim, dia betul. Cuma dari segi perbuatan. Jadi sampai masa Tuhan buat i'dam, ijad. Atau kata takluk, dia tak cakap, dia sebab dia sifat kudrat, dia tak masuk dalam takluk tanjiz qadim, mana ada. Sifat kudrat dia tak ada takluk tanjiz qadim, tak ada. Dia takluk tanjiz hadis. Itu iradat. Nampak? Sebab tu dia tak masuk dalam sifat iradat. Kalau sifat iradat, maksudnya Tuhan yang menjadikan sejak azali lagi, kita ni. Sebab tu dia kata, jangan kita semabur tu. Kita je nak semata-mata nak cerita takwin tu hanya semata-mata nama dia. Panggilan kalau Tuhan menjadikan, menghidupkan, dipanggil ihya. Contoh. Nampak ni? Dia terbit daripada takluk tajih hadis tu. Bukan diri takluk tajih hadis, bukan. Nampak? Cuba perhati elok-elok. Dia kita perhati tu, kita tengok perhati kata dia kata semata-mata nama bagi takwin jua. Dia tak sebut kata nama perbuatan. Dia nak sebut kata panggilan bagi sifat takwin saja. Ijad, imata, i'dam, rozki tu ya. Kalau disebut sifat kudrat tu, takluk tajih hadis, menjadikan, tu saja. Dia umum. Menjadikan semua, memati pun menjadi juga. Cuma dia dari segi takwin ni, dia nak separate lagi, dia nak khususkan balik. Dia nak panggil apa? Dia panggil, dia nak pergi pada kerja dia masing-masing. Macam ni lah, ibarat ni je, macam ni. Kita duduk dalam satu syarikat. Kita kata, orang tu manager bahagian, kita ada apa? Dia bahagian marketing. Tapi bahagian marketing je, kita nampak dia umum tu. Tapi di bawah dia banyak lagi tu, dia ada orang dia lagi tu. Ni bahagian marketing, bahagian ni, luar, dalaman. Contoh aja, saya bukan erti ingat. Tapi nak bagi tahu macam tu lah. Nampak tak? Jadi marketing tu pecahan pula tu. Nampak tak? Ibarat dia gitulah je. Habis. Kerja nampak lagi je? Saya okey. Okey. Jadi ingat dia semata-mata nak menceritakan kata ijad, imatah semua tu, nama-nama tu, itu semua panggilan tu hanya semata-mata nama bagi sifat takwinnya. Dia fungsi sifat takwin tu sama je dengan kudrat. Gini Ustaz, bukan kata dalam pandangan Masun Maturidi ni, bukan kata dia pegang kata takwin coding, makna sifat bagi sifat takwin tu coding juga. Dah. Dia tak pegang takwin tu qadim. Dia bukan pegang takwin tu qadim. Sifat bagi takwin tu. Makna dia tak pegang takwin tu coding. Dia gini. Dia bukan pegang kata takwin tu semata tu qadim. Dia pegang kata sifat takwin tu memang kita kata takwin, tak apalah. Dia pegang kata hasil daripada takwin.
Maknanya hasil pada takwin tu maknanya sifat bagi takwin. Ya, sifat af'al. Dia kata kan kita ada sifat tu zat, sifat tu fi'li. Dia bukan sifat af'al kita kata ni sebab ada perbuatan Tuhan. Itu kita tak kata pada Qadim tu tak sebut gitu. Kalau kata Qadim maksud perbuatan Tuhan tu jadi Qadim semua. Kita ni jadi Qadim. Dia tak kata gitu. Dia jangan tilik pada situ. Dia jangan macam contoh gini Kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Tilik pada kata Ar-Rahman tu kita kata sifatul fi'li tu. Dengan mana Tuhan memberi ihsan. Baik, Tuhan memberi ihsan tu maksudnya yang kita tilik tu memang kata sifatul fi'li. Tuhan baik. Al-ihsan. Kalau tengok dalam nak membeza dengan sifatul zat dengan sifatul fi'li. Dia semua qadim semua tapi cuma iktibar ni. Iktibar ta'alluq menjadi. Sekarang ni takwin ni iktibar ta'alluq menjadi. Buat bagi jadi tu. Bukan bagi jadi tu sejak azaliat perbuatan tak macam itu. Dia macam kita lah. Perbuatan kita boleh kita nak buat gini. Perbuatan aku nak makan. Tapi dah makan ke belum? Tak lagi. Tapi perbuatan nak makan tu ada. Hatu duduk kat kita dah. Sampai masa kita makan. Nampak tak? Perbuatan makan tu ada kat kita. Tapi kita tak makan lagi. Sampai masa esok kita makan. Dia kena tunggu dulu. Macam betul sifat Tuhan. Dia nak takwin tu maksud dia nak menjadi. Ijad. Itu semua dengan ta'aluk dengan sifat irodat. Dia sebenarnya ingat. Takwin tu dia terbit. Dia asal daripada sifat kudrat. Kudrat tu kena faham BE Masalah kudrat dia kena faham di situ. Masalah apa? Masalah ta'aluk bagi sifat kudrat tu suluh qadi dengan tanjizi hadis. Ni masuk dalam tanjizi hadis. Jadi tanjizi hadis maknanya kalau kena pada Asy'ari ya sifat tu kena kepada hadis. Hadis. Menjadi hadis tu apa? Menjadikan makhluk. Makna kita faham dah lah makna mazhab Asy'ariyah tu makna kena kepada hadis sifat tapi hak kita dengarnya sifat takwin ni makna sifat takwin makna yang tadi tu sifat bagi takwin tu kena pada qadim. Dia tak kena tu. Kalau lagu tu sebab dia kata qadim lagu mana sebab dia kata takwin tadi tu dia tak ada qadim mula dah. Dia kata iktibar ta'alluq. Dengan iktibar dengan dia mengadakan apa iktibar ta'alluq bukan kita kata benda pada ta'alluq. Kalau kena kena kepada Asy'ariyah dah. Dia kena pada tapi nama lain-lain. Nama lain-lain. Hatu dia panggil tak boleh tanya hadis. Ini dia panggil ijad. Hatu ihya. Tuhan memberi kita makan. Irzaq. Nampak tak? Nama yang berkata. Tapi dah Asy'ari tak sebut gitu. Sebab tu kita kata Asy'ari dia umum. Maturidi dia khusus. Beza itu je. Dia beza situ. Nampak lagi Sebab tu dia kata iktibar ta'alluq. Nampak dia kata. Jadi dia sebut tu nama tu dengan iktibar ta'alluq. Jadi ta'alluq tu ta'alluq apa? Ta'alluq kerja sifat tanjizi hadis tu tapi ta'alluq tu apa? Iktibar. Iktibar bagi ta'alluq dia. Bukan kena benda diri ta'alluq. Tu. Nampak lagi Tapi dia lebih kurang tidak sama je. Apa perbezaannya tu dia khususkan lagi. Dia khususkan lagi Habis. Kemudian kata tanbihun adalah di sisi kaul ini ta'aluk kudrat itu ialah semata-mata mesediakan mungkin dan memberatkan timbul jua dan menjadikan mungkin itu dengan jalan takwin pula. Nampak tak? Ni kita akan bahas nanti insya-Allah. Minggu depan pula. Ini nak beza kudrat dengan takwin. Kudrat dengan takwin. Ada khilaf juga ni sebenarnya. Dari segi kefahaman tu pun ada khilaf juga. Ya. Okey Baik nanti tersambung lagi Haji Ya. Kemudian tersambung balik tanbihun ni satu peringatan. Ni penting ni. Nak beza tu. Tapi beza pun pada hakikat pun mengikut kodrat juga sebenarnya. Cuma dia pecahkan lagi. Baik, nanti kita beri contoh yang lagi faham lagi untuk yang masalah kudrat dengan takwin nanti.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala